Dan peristiwa ini tuan-tuan sekalian adalah peristiwa yang memang terbukti dan disebutkan dalam hadis yang sahih melalui pelbagai riwayat. Cuma tak ada satu single hadis yang cerita from A to Z, tak ada. Tuan-tuan carilah dalam kitab-kitab hadis daripada Bukhari, Muslim dan sebagainya sampai Muwatta Imam Malik dan lain-lain, tuan-tuan takkan jumpa satu single hadis, satu hadis yang cerita daripada A sampai Z, daripada mula Nabi diisrakan sampai selesai Mi'raj balik semula ke Mekah, tak ada. Semuanya terpisah di antara satu sama lain. Itu apa yang berlaku. Dan para ulama menyebut ada 16 sahabat Nabi yang meriwayatkan kisah ni. Ada 16 sahabat Nabi yang bawa kisah ni dalam hadis-hadis Nabi, yang jadi perawi hadis. Yang pertamanya Anas bin Malik, Abu Dzar, kan, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab, banyaklah panjang cerita dia, termasuk Huzaifah al-Yamani, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Umar Khattab, Ibnu Mas'ud dan lain-lain. Baik. Hanafi. Baik. Maka begitulah juga tuan-tuan sekalian berlaku perbezaan pendapat sesama mereka Imam Abu Hanifah dengan Abu Yusuf dan sebagainya. Mazhab Syafi'i pun sama juga, kan? Mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah berbeza pendapat dengan ulama Syafi'iyah yang lain. Benda ni berlaku tuan-tuan sekalian, bagi setengah orang dia kata peninglah ustaz, kita tak boleh sembanglah benda-benda lagu ni. Tetapi untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, perbezaan pendapat inilah ada kala dan ada ketikanya dia bagi kemudahan kepada kita. Dia bagi alternatif kepada kita bila berlaku perbezaan pendapat. Contoh, dalam 4-5 hari ni, seminggu ni, kan, orang nak pergi umrah, kan? Sekarang ni ramai nak pergi umrah, kan? Peak season. Sangat ramai orang pergi umrah. Jadi bila ramai ni, banyaklah soalan yang orang duk tanya, kan. Antaranya yang duk tanyanya ialah masalah orang perempuan, kan. Saya sebenarnya duk fikir tak mau ulas, tapi dah sebab ramai duk pergi umrah sekarang, tak apalah kita ulas. Baik, ini contoh tuan-tuan sekalian betapa bila kita mengaji fiqh perbandingan, kan, fiqh perbandingan ataupun comparative fiqh, dia sebenarnya banyak bagi kemudahan kepada kita. Dan ini sikap yang juga diambil oleh pihak berotoriti dalam negara kita seperti tabung haji dan sebagainya. Pasal apa? Sebab orang perempuan, dia nak pergi umrah. Kita orang lelaki nak pergi umrah, kita tak risau sangat. Sebab kita orang lelaki, kita tak ada period, kan? Kau orang lelaki ada period dekat Perlis ni? Tak ada. Kita tak ada masalah. Bab-bab period ni kita tak ada masalah. Yang masalahnya isteri kita, masalahnya anak perempuan kita. Saya pun bila saya bawa anak perempuan saya, nak kena cek tarikh tu, nak tengok dengan period dia macam mana, nak kena ambil ubat ke tak kena ambil ubat dan sebagainya. Ini benda yang kita orang lelaki kena tahu juga. Walaupun benda ni masalah orang perempuan, tapi sebab kita ni orang lelaki, isteri kita perempuan. Tak ada orang perlih isteri dia lelaki, tak ada. Betul tak?
Anak kita perempuan, anak sulung ke, anak tengah ke, anak bongsu kita ada perempuan. Kalau tidak, anak kita pun menantu kita, siapa yang semua anak dia lelaki. Saya tak ada anak perempuan, Ustaz. Saya tak perlu ambil tahu pasal orang perempuan. Iyalah, tapi anak hang lelaki semua, 3 orang, 4 orang semua lelaki, menantu hang perempuan juga. Nanti dia ada masalah, dia akan tanya hang. Dah tengok pak mentua duk selepi mengaji. Betul tak? Pak mentua duk lebay, pakai kopiah. Jadi dia akan tanya, ayah ni macam mana, apa semua dia akan tanya. Jadi kita kena ambil tahu benda-benda lagu ni. Jadi dalam seminggu ni ada orang duduk tanya masalah orang perempuan. Macam mana nak pergi? So ambil ubat lah, kan? Pil perancang apa semua, pi jumpa doktor. Doktor tahulah macam mana nak cerita dekat orang perempuan. Masalahnya ialah bila ambil pil tapi masih lagi datang haid. Kan? Haid tu tak berhenti. Atau dia berhenti sekejap. Tiba-tiba masa kita nak buat umur, masa kita nak tawaf, dia mai. Walaupun kita ambil pil sebagaimana yang doktor suruh. Dekat sinilah tuan-tuan peranan fiqh perbandingan. Dekat sinilah pentingnya kita mengaji bahawa agama ni hukum dia tidak semestinya ulama satu pendapat dalam memahami sesuatu hukum. Maka benda-benda macam ni tuan-tuan, macam ulama mazhab Hanafi dan ulama Syafi'iyah, sama-sama dia pun berbeza pendapat. Kan? Saya ambil contoh dekat tuan-tuan sekalian. Macam mana kita nak buat apabila kita orang perempuan ataupun anak kita yang perempuan ataupun isteri kita menghadapi masalah macam ni? Sekarang ni package umrah bukan murah. Betul tak? Paling murah pun 6,000 boleh dapat. Dak pun 7-8,000. Jadi kalau masa tu datang haid, macam mana kita nak perform umrah kita? Kita nak kerjakan umrah. Sedangkan jumhur ulama, kan, tidak ijma', tapi jumhur ulama mengatakan tawaf dia macam semayang. Maknanya tak boleh hadas. Hadas kecil tak boleh, hadas besar pun tak boleh. Kan, kena ada wuduk. Kena ada wuduk. Kalau bahasa kita orang Melayu lah, kena ada air semayang. Tiba-tiba kita orang perempuan dah ambil pil dah. Tiba-tiba datang juga. Kita nak buat macam mana, tuan-tuan? Ini saya nak bagi satu contoh, kan, supaya kita appreciate, kita menghargai perbezaan pendapat walaupun mazhab yang sama, berbeza pendapat.